Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi kita sempat ataupun masih lagi kita berpeluang untuk menyambung pengajian kelas tarikh mushaf kita, iaitu kelas kali yang ketiga, dan pada hari ini kita akan sambung lagi pada kalau tengok kepada kitab kita tu pada muka surat yang ke-36. Muka surat 36 iaitu Kitabul Quran. Jadi sebelum daripada saya baca ataupun terangkan satu persatu apa yang telah ditulis dalam kitab ni oleh Syekh kita, Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, suka saya untuk kita terangkan secara sepintas lalu ataupun secara umum apakah tajuk ataupun isi-isi penting yang akan kita kupas pada kelas pada hari ini. Okey, baik. Jadi di bawah tajuk Kitabul Quran ini dia ada beberapa poin penting yang harus kita beri perhatian lah. Antaranya yang disebut berkenaan dengan hikmah diturunkan Al-Quran secara berperingkat. Yang mana kita tahu bahawa Al-Quran ini diturunkan secara sedikit-sedikit ataupun diturunkan secara berperingkat selama 23 tahun. Bermula daripada awal kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada sebelum Nabi wafat. Maka Al-Quran itu dia tidak turun secara sekaligus. Tidak seperti mana kitab-kitab lain yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada rasul-rasul terdahulu secara sekaligus. Sebagaimana sirah ataupun kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Musa ni telah menerima kitab Taurat, kitab Taurat di Bukit Tur Sina ataupun Tur Sina selama lebih kurang dalam 40 hari dah, 30 hingga 40 hari. Nabi Musa alaihi salatu wassalam kita kata beruzlah ataupun menerima wahyu lah, iaitu kitab Taurat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara sekaligus, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran. Jadi penurunan Quran ini dia ada beberapa peringkat lah. Yang pertama sekali daripada Allah Subhanahu wa taala kepada ke Lauhul Mahfuz, ke Lauh Mahfuz secara sekaligus. Kemudian daripada Lauh Mahfuz itu diturunkan ke Sama'ud Dunya, ke langit dunia juga secara sekaligus. Dan daripada langit dunia itulah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, itu selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Itu penurunan Al-Quran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah hikmah-hikmah bagaimana kenapa Quran itu diturunkan secara berperingkat. Antaranya yang pertama sekali untuk Quran ini sebagai satu jawapan kepada soalan-soalan.
yang ditujukan kepada Nabi SAW. Ada setengah soalan itu mari daripada para sahabat. Ada juga soalan itu mari daripada kaum Quraisy, daripada musuh-musuh Islam yang mencabar Nabi. Maka Al-Quran ini turun sebagai hujjah, nak menjawab kepada soalan-soalan tadi. Dan antara lain lagi, Quran ini adalah untuk mentasbitkan ataupun untuk menetapkan, menguatkan hati Nabi SAW, kerana Nabi berhadapan dengan satu tugasan yang sangat besar. Nabi sebagai Nabi nak berdakwah kepada kaum musyrikin Mekah, nak berdakwah kepada umat-umat di sekitar Madinah, di Taif dan sebagainya. Maka perlu kepada, kita kata satu kekuatan, dan antara kekuatannya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensabatkan hati Nabi SAW. Dan antara lain lagi untuk memudahkan umat untuk memahami dan menghafal. Ini maknanya pada waktu dululah, pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman sahabat semua. Jadi sahabat itu mudah untuk menghafal dan mudah untuk memahami Al-Quran kerana ia diturunkan secara beransur-ansur ataupun secara sedikit demi sedikit. Lebih-lebih lagi Quran itu diturunkan tepat dengan sesuatu peristiwa. Bila mana berlakunya sesuatu peristiwa, maka Allah turunkan wahyu. Sebab itulah kita, bila mana kita belajar pasal tafsir ke, kita akan lihat bahawa kitab-kitab tafsir dia akan terangkan asbabun nuzul, sebab-sebab nuzul. Jadi sebahagian ayat ni dia ada asbabun nuzul, sebab kenapa ayat itu diturunkan. Jadi itulah kita sebut Quran ini diturunkan bertepatan dengan peristiwa yang telah berlaku pada zaman tersebut. Satu lagi, sebagai satu dakwah kepada umat secara berperingkat, secara peringkat demi peringkat, secara tadarruj. Kerana sebagai satu persiapan kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menjadikan Quran itu sebagai satu sumber utama untuk mentadbir alam, mentadbir dunia lah, mentadbir bumi. Jadi tugasan manusia itu antaranya untuk menjadi khalifah, itu untuk mentadbir bumi. Maka Al-Quran inilah yang menjadi satu sumber utama. Kerana itu dia turun secara berperingkat sebagai satu tarbiyah untuk umat secara berperingkat, dan juga untuk memudahkan umat memahami Al-Quran. Jadi banyak lagi lah hikmah-hikmah yang akan kita baca dalam kitab ni. Itu antara beberapa hikmah yang boleh saya sebut. Dan antara lain lagi yang disebut juga dalam perbahasan tajuk ini ialah berkenaan dengan alat yang ditulis ataupun alat yang digunakan oleh para sahabat, para penulis wahyu untuk menulis Quran, menulis wahyu. Sama ada antaranya dia ditulis di kulit-kulit binatang, di kulit binatang, kulit unta ke, kulit lembu ke. Jadi para sahabat ni dia jadikan kulit itu sebagai satu ganti kepada kertas, kerana pada waktu itu kertas tak ada lagi, ataupun sedikit sahaja kertas. Maka mereka menggunakan kulit-kulit binatang ataupun lain lagi kulit-kulit pokok, pelepah-pelepah tamar ataupun kepingan batu, tulang, kepingan tulang binatang. Jadi semua tu menjadi alat untuk menulis Al-Quran. Bukan untuk menulis, untuk menjadikan tempat untuk tulis. Jadi tulis dengan pen ataupun tulis dengan dakwah di tempat-tempat tadilah, sebagai ganti kepada kertas. Dan di sana ada juga disebut bahawa antara nama-nama sahabat, disebut nama-nama sahabat yang masyhur, yang menjadi penulis wahyu Nabi SAW. Dan dia cerita bagaimana Nabi SAW ketika mana di setiap tahun pada bulan Ramadan, Jibril akan turun. Pada setiap tahun pada bulan Ramadan, Jibril akan turun dan Nabi akan membacakan Quran. Nabi akan bertalaqi Quran dengan malaikat Jibril, dan Jibril akan dengar. Kemudian Jibril, ada kalanya Jibril baca, Nabi dengar, dan ada kalanya Nabi baca, Jibril dengar. Jadi itu adalah satu proses talaqi yang mesti kita tiru. Jadi saya percaya ramai daripada kalangan kita ni ada yang sebagai bekerja ataupun bertugas sebagai guru Quran khususnya, yang mengajar Quran. Maka di samping kita mendengar bacaan murid,
kita juga kena tunjukkan contoh bacaan kepada murid supaya murid-murid ataupun pelajar dapat mendengar bagaimana cara bacaan guru yang betul. Mana cara bacaan Quran yang betul yang ditunjukkan oleh guru yang tepat bacaannya akan mampu untuk lahirkan murid itu dapat mengikuti bacaan tersebut. Kerana kita mesti ingat bahawa mengajar Quran ini dia bukan semata-mata guru dengar. Guru dengar saja dia tidak cukup. Dia mesti guru tunjukkan contoh bacaan yang betul supaya murid itu dapat ikut. Okey, baik. Jadi kita sebut tadi setiap tahun pada bulan Ramadan Jibril akan turun. Kemudian pada tahun yang terakhir sebelum daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada tahun yang ke-10 Hijrah, maka Jibril pada waktu itu turun sebanyak 2 kali. Dan Nabi kata tidaklah aku berpandangan ataupun tidaklah aku melihat dengan kedatangan ataupun dengan turunnya Jibril sebanyak 2 kali ini melainkan ia adalah satu tanda bahawa ajal aku ni telah dekat. Ajal aku ni telah dekat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita akan baca. Jadi itu je, sikit saja. Insya-Allah petang ni sikit saja kita akan baca. Kerana ada pula bab lepas tu iaitu berkenaan dengan pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar. Yang ni kita akan masuk kelas yang akan datang lah. Kerana ia agak panjang juga. Dan juga masuk pada kita kata perbahasan utama pada pengumpulan Quran ini adalah pada zaman Sayyidina Uthman. Kerana pada waktu itulah bermulanya kita kata penulisan Al-Quran itu secara Rasmul Uthmani, menggunakan resam Uthmani. Jadi Al-Uthmani itu adalah nisbah kepada Sayyidina Uthman, yang mana berlaku penulisan Al-Quran itu pada zaman dia. Walaupun bukan dia yang menulis, akan tetapi dinisbahkan resam dan tulisan itu kepada Uthman, itu Rasmul Uthmani, kerana ia dimulakan ataupun ia bermula pada zaman Sayyidina Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Baik, insya-Allah kita masuk pada bacaan kitab. Jadi mana-mana yang ada kitab boleh tengok pada muka surat yang ke-37, 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa li'ulumi shaykhina fid dunya wal akhirati amin. Kitabul Quran. Fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man ishtahara biha. Iaitu kitab Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang ataupun sahabat-sahabat yang masyhur dengan sebagai penulis pada wahyu. Baik. Iqtadat hikmatullah tabaraka wa ta'ala alla yanzilul Quran. Dia tulis tu huruf ta, asal dia huruf nun lah. Ni tukar tu, bukan huruf ta tu, huruf nun. Yanzilul Quranu jumlatan wahidatan ka ghairihi minal kutubis samawiyyati as-salifah. Baik. Jadi kita nak melihat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu secara jumlatan wahidah, secara sekaligus. Tidak seperti mana kitab-kitab yang lepas, kitab-kitab as-sabiqah, kitab-kitab yang sebelum ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ataupun kurniakan kepada nabi, rasul-rasul sebelum ini secara sekaligus. Akan tapi Quran ini diturunkan secara berperingkat ataupun secara sedikit demi sedikit. Bal anzalahu munajjaman muwazza'an 'ala al-hawadith muqassaman 'ala al-azman. Bahkan Allah telah menurunkan Al-Quran itu secara munajjaman secara beransur-ansur, muwazza'an 'ala al-hawadith, dan dibahagikan ataupun dipecah-pecahkan 'ala al-hawadith, dibahagikan mengikut peristiwa yang berlaku, muqassaman 'ala al-azman, dibahagikan ataupun dipecahkan mengikut zaman, mengikut peristiwa lah, tidak secara sekaligus. Tapi bila mana berlaku suatu peristiwa,
barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan setengah ayatnya sebagai satu hujjah ataupun satu jawapan kepada apa yang berlaku. Itu antaranya. Wadzalika wadzalika lihikmi jalilatin, lihikami jalilatin. Yang demikian disebabkan ataupun yang demikian perkara yang berlaku itu secara beransur-ansur itu adalah kerana adanya hikmah, lihikami jalilah, ada hikmah yang sangat besar. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan ataupun menurunkan Quran itu secara beransur-ansur. Wa masalih jammah, dan juga maslahah lah, untuk maslahah umat Islam pada ketika itu, untuk kebaikan umat Islam pada ketika itu. Baik, jadi dia akan sebut satu persatu apakah hikmah tersebut dan apakah maslahah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Antaranya minha annahu kana yanzilu bihasbil waqai' wal hawadith allati kanat tahsulu fil mujtama'i fi 'ahdi at-tashri'i fatanazzalu al-ayatu mubayyinatan hukm Allah fiha. Baik. Jadi dia kata antaranya ialah Al-Quran itu kan Al-Quran bahawa adalah Al-Quran itu yanzilu bihasbil waqai', dia turun berdasarkan waqi', berdasarkan peristiwa, berdasarkan apa kita sebut inilah keadaan pada waktu itu, berdasarkan keadaan wal hawadith dan peristiwa yang berlaku, yang mana peristiwa tersebut allati kanat tahsul fil mujtama'i fi 'ahdi at-tashri', iaitu satu peristiwa tersebut berlaku pada masyarakat pada waktu ahdi at-tashri', itu ketika mana Nabi masih hidup lah, ketika mana syariat itu masih lagi diturunkan. Maka fatanazzalul ayatu mabni mubayyinatan hukm Allah fiha. Kemudian telah turun tanazzalal ayat, turunnya ayat tersebut sebagai kita kata apa, mabni mubayyinatan, sebagai satu keterangan yang menerangkan, yang menjelaskan hukum-hukum hukm Allah fiha, hukum-hukum padanya, pada peristiwa ataupun pada inilah tasyri' tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa bihasbil as'ilati allati kanat tawajjaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muslimin aw ghairihim fatanazzala al-ayatu jawaban anha. Yang kedua, iaitu Quran itu diturunkan mengikut as'ilah, mengikut soalan-soalan, yang mana soalan tersebut ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan soalan itu daripada orang muslimin ataupun selain daripada muslimin, maka turunlah ayat sebagai jawaban anha, sebagai jawapan kepada soalan tersebut. Itu yang kedua. Jadi banyaklah, sebab tu dalam ayat Quran banyak kita sebut kan, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, yas'alunaka 'anil syahril haram. Banyak soalan-soalan. Jadi bila mana ditanya soalan-soalan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran atau turunkan jawapan melalui ayat Quran tadi. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa bihasbi syubhi allati kanat takhtaliju fi suduri a'da'il Islam, iaitu mengikut ataupun disebabkan oleh syubhat-syubhat yang mana yang telah kita kata apa, menjadi satu syak. Takhtaliju ini ialah khatarun ma'a syakki, maknanya lintasan hati bersama dengan syak wasangka. Jadi syak wasangka ini ataupun kekeliruan ini dibuatkan ataupun dilakukan oleh
uh, musuh-musuh Islam lah. Disebut sini fi suduri a'da'il Islam, iaitu syubhat yang datang daripada di dada-dada musuh-musuh Islam. Fi suduri a'da'il Islam. Maka syubhat tersebut bila mana munculnya syubhat daripada musuh-musuh Islam, fatanazzala al-ayatu lidahdhiha bil hujji ad-damighah. Maka turunnya ayat tersebut untuk membanteras ataupun untuk menyangkal, untuk menyanggah dengan hujah yang ad-damighah. Ad-damighah ni hujah yang tidak mampu dipatahkan. Mana bila mana turunnya Al-Quran sebagai hujah kepada syak wa sangka ataupun syubhat yang telah dilakukan oleh musyrikin ataupun musuh-musuh Islam, maka hujah tersebut tidak dapat dipatahkan oleh mereka. Yang seterusnya, wa bihasbi ma kanat taqtadhihi halal muslimin min taqriri aqaidid din wa syara'ihi wa ahkamihi wa fadailih. Baik. Yang seterusnya adalah sebagai satu, kita kata satu ayat atau sebagai satu hujah yang untuk apa, menyelesaikan ataupun untuk memenuhi hal keadaan orang Islam pada waktu itu. Tak kiralah sama ada daripada taqriri aqaidid din, sebagai satu keterangan kepada akidah umat Islam dan akidah agama Islam, syariat-syariat Islam, hukum hakam dan juga fadail, kelebihan-kelebihan, fadaili itu kelebihan-kelebihan yang ada dalam agama lah. Jadi Quran itu datang untuk menerangkan perkara-perkara tersebut. Wa minha annahu nazala tadrijiyan liyakuna ablagh fi at-tahaddi wa adhharu fil i'jaz. Yang seterusnya bahawa Quran ini diturunkan secara tadrij, secara berperingkat, supaya Quran ini jadi lebih ablagh fi at-tahaddi, lebih, kita kata, lebih menguatkan lagi cabaran. Jadi pada kelas awal kita sebut bahawa Quran ini adalah satu mukjizat, dan mukjizat ini dia mesti bersifat sebagai cabaran, mesti sekali dengan maqrunun bit tahaddi, sekali dengan cabaran. Maka Quran ini diturunkan secara berperingkat sebagai satu perkara yang boleh menguatkan lagi cabaran tersebut. Wa adhharu fil i'jaz, dan lebih menjelaskan lagi mukjizat tersebut. Kenapa? Kerana kalaulah Quran ini diturunkan sekali saja, maka cabaran tersebut hanya datang sekali je lah, atau mukjizat tersebut hanya berlaku sekali sahaja. Berbanding dengan secara berperingkat ini, setiap kali ayat Al-Quran itu turun, maka dia menjadi mukjizat, dia menjadi satu i'jaz, ataupun dia menjadi adanya ayat-ayat yang mencabar kaum Quraisy. Maka sepanjang zaman, sepanjang Nabi SAW masih lagi hidup, maka ayat Al-Quran itu ataupun kita kata wahyu itu sentiasa menjadi mukjizat kepada penduduk pada waktu itu. Itu beza ataupun hikmah kenapa diturunkan secara munajjaman, secara berperingkat, kerana perkara tersebut. Wa minha annahu nazala kadzalik litadrij fi tarbiyatil ummatil arabiyyati tarbiyatan diniyatan wa khalqiyyah. Antara lain lagi, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan, ataupun Al-Quran itu turun secara berperingkat litadrij fi tarbiyatil ummatil arabiyyah, sebagai untuk mentarbiah umat ni secara tadrij, secara berperingkat. Untuk mentarbiah umat secara berperingkat, iaitu tarbiyatan diniyatan wa khalqiyyah. Tak kira sama ada tarbiyah. Tarbiyah ni kita kata nak didik umat Arab pada waktu itu, dari sudut agamanya ataupun dari sudut akhlaknya. Maka dua-dua sekalilah Quran itu turun untuk mendidik umat secara berperingkat, tidak secara sekaligus. Kerana bila Quran diturunkan secara sekaligus, dia akan, kita kata mungkin akan menyusahkan umat untuk menerima tarbiyah tersebut. Gitu. Kemudian seterusnya, wa i'daduha limanzilatil khilafati fil ardi, dan sebagai satu persiapan, menyediakan ataupun mempersiapkan umat tadi limanzilatil khilafah, untuk kita kata menjadi khalifah, ataupun untuk berada pada kedudukan khilafah di muka bumi. Maka dia perlu kepada tarbiyah. Nak jadi seorang ketua, nak jadi seorang pemimpin, dia mesti ada
pendidikan, dia mesti ada tarbiyah. Dari sudut khalqiyah ataupun khuluqiyah ataupun diniyah. Khuluqiyah. Nah, diniyah ataupun khuluqiyah. Dari sudut akhlak ataupun dari sudut agama. Nah, diniyah wa khuluqiyah. Baik. Kemudian wa minha, antara lain lagi taisiru hifdhihi wa fahmihi wal amali bimaqtadahu, iaitu untuk memudahkan taisir, untuk memudahkan pada hafalan dan pada kefahaman serta pada amalan. Baik. Jadi bila mana Quran tu sedikit demi sedikit, maka dia memudahkan para sahabat untuk memahami Quran dan untuk menghafal. Jadi maknanya sempatlah hafal tu bila mana tu sedikit demi sedikit, maka dalam waktu tempoh 23 tahun, maka sahabat ni ramai yang hufazul Quran, yang mampu hafal Al-Quran dan memahami Quran dengan baik. Wa minha tathbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawatinil khusumah hatta la yabruhu bihi al-hazan ataupun al-huzn ala adami isra'i qaumihi ila al-hidayah. Baik. Yang ini disebut mentafbitkan ataupun menetapkan hati Nabi, menguatkan hati Nabi ketika mana berhadapan dengan musuh-musuh ataupun ketika menjadi pemimpin di mawatinil khusumah, tempat yang menjadi, kita kata apa, yang dunia ni ataupun bumi ni tempat berlakunya perbalahan. Al-khusumah ni perbalahan ataupun perdebatan, persengketaan. Jadi dengan perbalahan di antara manusia tersebut, maka Nabi perlu kuatlah. Baik di Madinah ataupun di Mekah di saat Islam masih lagi ditindas pada waktu itu, maka turunnya Quran sebagai satu penguat pada jiwa Nabi untuk berdakwah. Dan di Madinah pun begitu juga, berhadapan dengan musuh-musuh daripada luar, dengan berperang dan sebagainya, maka Quran ini sebagai satu penguat pada Nabi. Hatta la yabruhu bihil huzn ala adami isra'i qaumihi ila al-hidayah, supaya kita panggil, tidaklah Nabi ni berasa sedih ni. Tidaklah Nabi ni berasa, kita panggil nak meninggalkan kerja dakwah dia kerana sedih. Kerana bila mana sedih, rasa putus boleh menyebabkan putus asa. Maka kesedihan tersebut tidak mampu untuk membuatkan Nabi ini meninggalkan kerja dakwah dia ataupun kerja dia sebagai seorang Nabi, kerana adanya ayat Quran. Setiap kali Nabi sedih, maka Quran ini turun sebagai berita gembira kepada Nabi SAW. Sedih kerana apa? Sedih kerana adami isra'i qaumihi ilal hidayah, kerana umat dia ni tak nak terima hidayah tersebut ataupun